أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya hormati Al-Fadhil Al-Ustaz Mustafa Al-Hafi bin Afandi selaku Eksekutif Pembelajaran Islam Masjid Yusuf Ishaq, Ustaz Muhammad Aiman bin Abdul Khalid selaku Ketua Pembelajaran Islam Pendekatan Masyarakat Masjid Yusuf Ishaq, para ahli lembaga pentadbir Masjid Yusuf Ishaq, imam kita, muazzin, para relawan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berusaha mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sambutlah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para jemaah semuanya? Sihat? InsyaAllah sihat ya. Baik, alhamdulillah, syukur banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita merebut peluang kehidupan yang masih Allah akan kurniakan kepada kita pada saat ini untuk kita mendekatkan diri kita lagi kepadanya. Dan insya-Allah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap detik masa yang berlalu pada malam ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita telah mulakan malam kita itu juga dengan kita melaksanakan solat berjamaah. Solat jamaah itu afdal min salatil fajr bi 27 darajah. Solat berjamaah itu lebih utama daripada solat bersendirian sebanyak 27 kali. Kan? Alhamdulillah kita telah laksanakan bersama, mudah-mudahan kita mendapat ganjaran tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan, man shallal isya'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang melaksanakan, mendirikan solat isya' secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah bangun tengah malam. Alhamdulillah hari ini kita telah laksanakan solat isyak berjamaah. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, kiranya berkesempatan laksanakan solat subuh berjamaah esok di masjid yang Nabi SAW mengatakan faka'annama qamal lail kullah. Maknanya seolah-olah kalau kita solat subuh pula di masjid, seolah-olah kita telah laksanakan solat itu, kita bangun bangkit pada waktu malam sepenuhnya. Alhamdulillah, banyak tu dah. Tadi solat berjamaah, kemudian solat isyak. Begitu juga tuan-tuan, puan-puan sekalian, mungkin ada yang tinggal di kawasan berhampiran ini, berjalan kaki, menaiki motosikal, menaiki kenderaan, berbasikalan yang seumpamanya. Kemudian kita berada di rumahnya ketika ini, walaupun selesai kita melaksanakan solat isyak, tetapi kita hadiri majlis ilmu, di mana Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang membuka jalan, meniti jalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuknya tariqan ilal jannah, iaitu perjalanannya untuk menuju ke syurga. Subhanallah tuan-tuan, duduk dekat masjid ini tadi datang niat nak dengar sedikit majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanan kita menuju ke syurga. Banyak lagi fadilatnya, kita duduk dekat sini tadi lepas solat isyak, kita tak keluar, tak berganjak lagi contohnya.
Bila kita tak keluar, kita tak berganjak, maka para malaikat juga mendoakan kita, Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah, kau berikanlah pengampunan kepadanya, rahmatilah dia. Tuan-tuan, malaikat mendoakan kepada kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Bayangkan tuan-tuan, kita manusia yang pastinya ada melakukan kesilapan dan juga kesalahan, didoakan malaikat untuk memberikan pengampunan kepada kita, untuk Allah rahmati kita. Betapa mulianya kita itu berada dalam majlis ilmu yang Nabi SAW menyifatkan majlis ilmu itu sebagai salah satu taman daripada taman syurga. Jadi mudah-mudahan setiap detik masa yang berlaku pada malam ini semuanya dihitung oleh Allah SWT dengan amal ibadah yang mana membuat kita lebih dekat kepada Allah SWT. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, jangan lupa bagi siapa yang belum berniat iktikaf, niatlah iktikaf masing-masing. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Saja saya berniat iktikaf di masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasihi, mudah-mudahan semua kita mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua maklum, saya yakin dunia ini merupakan tempat sementara kita, tempat kita bercocok tanam untuk masa depan kita. Kalaulah orang yang bukan Islam itu mengatakan masa depan itu adalah masa depan yang mana masa itu masih berada di dunia ini. Kita inginkan kesenangan, kita inginkan kemewahan, kita inginkan kemudahan. Itu didefinisikan bagi orang yang bukan Islam, itu masa depannya. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, tuan-tuan, puan-puan sekalian, apakah masa depan kita? Masa depan kita itu tidak lain, bukan, iaitu adalah akhirat kita, yang mana kehidupan itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya, sedangkan kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang bersifat sementara. Jadi kita melakukan persiapan untuk hari akhirat kita, di mana semua amal kita itu yang dilakukan sekecil mana pun juga pasti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya, kan? Kan nanti di mahsyar, ya, setiap daripada manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan mereka itu tenggelam dengan peluhnya. Ada yang mungkin dekat buku lali, mungkin ada yang di lutut, ada mungkin di paras perutnya, ada di bahu, ada di mulutnya. Semuanya itu dalam keadaan kita tidak ada pakaian kita, dalam keadaan kita bersendirian. Tiada siapa yang akan dapat menolong kita. Semuanya itu melihat kepada amal kita. Semua kita berbeza, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Tidak ada siapa yang boleh yamin diri dia terlepas daripada perkara tersebut. Ya, hatta ustaz pun juga tak boleh menjamin, saya pun juga tak boleh menjamin. Kita tak tahu apakah kadar ataupun apakah nasib kita pada waktu itu. Namun cukuplah apa yang disampaikan kepada kita oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada terdapat 7 golongan yang selamat, yang mana dikatakan tidak terkena dengan panas tersebut, mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mana tadi Ustaz mengatakan, membacakan hadis tersebut, yang mana terdapat 7 golongan. Tetapi sebelum saya nak masuk dalam bab yang saya nak terangkan sedikit tentang perkara ini supaya kita mungkin dapat ingat-ingat. Saya tak pasti sebelum ini mungkin ada asatidzah telah ingatkan. Kalau dah ingatkan, hari ini menjabai sebagai satu peringatan tambahan. Kalau belum diingatkan, anggaplah pada hari ini untuk saya ingatkan tambah ilmu kita. Tuan-tuan, puan-puan muslimin rahimakumullah, bila mana Nabi SAW mengatakan 7 golongan, itu bukan bererti hanya 7 golongan itu sahaja yang akan terselamat. Boleh jadi lebih daripada itu. Tetapi apa yang dikatakan di sini, ya, adalah 7 golongan. Kerana ulama usulin, para ulama usul itu mengatakan mafhumun adat bukanlah hujah. Maknanya mafhum adat ni maknanya kalau kita faham daripada bilangan kadar itu, tu tak mesti itu sebagai satu hujah, ya. Boleh jadi, ya, lebih daripada itu. Tapi kita nak ceritakan di sini, ya, 7 golongan itu siapa dia, tadi Ustaz telah mengatakan. Dan bagian saya pada hari ini, ya, iaitu golongan yang kelima, seorang lelaki, warajulun talabashum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak, digoda oleh wanita untuk berzina, lalu oleh seorang wanita
bukan sembarang wanita tuan-tuan puan-puan sekalian, tetapi zatu mansibin wa jamalin, mempunyai kedudukan, lagi cantik. Lalu ia mengatakan apa? Inni akhafullah, sesungguhnya aku ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Lelaki yang diajak berzina ini oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan juga kecantikan. Kenapa tuan-tuan dalam hadis ini dikatakan wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan? Pasti tuan-tuan puan-puan sekalian, hidup di dunia ini semuanya perlu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kala ujian itu datang dalam bentuk godaan. Dan yang menggoda kita ni juga pelbagai, betul tak? Mungkin ada seorang wanita itu yang menggoda, yang goda tu cantik. Tetapi mungkinlah dia tidak ada kedudukan apa-apa, ya, mungkin sederhana sahaja, tetapi mempunyai kecantikan. Boleh jadi juga yang digoda itu adalah seorang yang mana ada kedudukan, tapi mungkin paras rupanya itu biasa-biasa sahaja, mungkin sederhana sahaja mengikut pandangan orang tersebut. Tetapi yang dikatakan di sini adalah mana wanita itu yang berkedudukan dan cantik, wanita yang ada kedudukan yang tinggi, bentuk fizikalnya yang elok, yang cantik, yang mana biasanya orang-orang manusia itu pasti akan tertewas bila mana digoda dengan wanita-wanita seperti itu. Yang mana hari ini ramai orang mementingkan penampilan seseorang itu, mempunyai penampilan yang hebat, kedudukan yang istimewa, kan? Tiba-tiba dia ajak untuk berzina, kan? Bila dia ajak berzina, tuan-tuan puan-puan sekalian, apa lelaki itu menjawabkan? Inni akhafullah, sesungguhnya aku ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ada benda saya nak terangkan dekat sini, tapi saya nak masuk yang lain dahulu. Bila kita katakan tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam hadis ini mungkin saya nampak juga ada jemaah muslimah, ustaz, alamak, kalau cerita macam gini, ini cerita pasal lelaki je, kita perempuan ni nak ambil pengajaran apa, kita balik dah lah ustaz. Tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam hadis ini memang betul disifatkan kepada golongan lelaki yang digoda oleh wanita, kan? Jadi bila perkara itu disifatkan demikian, itu bukanlah satu-satunya maksudnya. Maksudnya begini tuan-tuan, walaupun yang di sini disebutkan jinsnya itu lelaki, tetapi pada waktu yang sama juga ia juga bersesuaian dengan wanita, ya? Wanita yang digoda oleh seorang lelaki yang cantik, yang tampan, yang berkedudukan, kan? Tetapi wanita itu mengatakan apa? Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuan-tuan puan-puan sekalian, bila kita katakan demikian, kan ada orang kata, alah ustaz, cakap itu bukan susah sangat. Saya pun pernah sebelum ni ada pengalaman seperti itu. Saya kata saya tak nak lah. Betul tuan-tuan puan-puan sekalian. Kadang-kadang tuan-tuan puan-puan, kita ni manusia, kita cakap senang. Betul tak? Cakap ni mudah. Benda belum berlaku depan mata. Kadang-kadang kita lihat orang lain tergoda, kemudian orang itu terperangkap dengan godaan tersebut, kemudian tergadai, kan? Istilahnya seperti itulah, ya. Kita rasa apalah orang ni boleh jadi macam gitu. Kerana kita bukan berada dalam keadaannya. Kita bukan berada dalam posisinya. Kerana iman manusia itu turun dan juga naik. Kita tak tahu kat mana iman kita pada ketika kita digoda. Boleh jadi yang digoda itu mungkin biasa-biasa, mungkin tak jadi apa-apa. Tetapi bila yang digoda ini seperti ini, yang dikatakan adalah orang yang luar biasa, mempunyai kedudukan, mempunyai penampilan yang cantik, yang menarik, kan? Jadi, bagaimana pada ketika itu kita berhadapan dengan situasi seperti itu? Sekarang ini tuan-tuan muslimin rahimakumullah, kan dulunya ada ustaz ada mengatakan kita ni kena hati-hati dengan apa? Dengan 3 tak, betul tak? Pernah dengar tak? Itu dulu waktu saya kecil-kecil. Waktu saya kecil, betul ni, saya jujur saya kata. 3 tak. Yang pertama apa?
wanita. Kalau nak tumpaskan lelaki, antara caranya pelanlah letak satu wanita, goda lelaki itu. Baik siapa pun, ramai orang boleh tertiwas dengan wanita, kan? Ini yang kita katakan pada hari ini. Yang kedua tak apa? Harta. Harta. Kan? Kadang-kadang kerana harta sanggup digadaikan maruahnya, digadaikan kedudukannya dan sebagainya itu, kan, kerana harta. Tak, yang ketiga apa? Tahtalah kedudukannya. Jadi ini 3 tak yang dulu ustaz-ustaz dulu mengatakan. Ramai manusia tertiwas pada zaman itu dan juga zaman sekarang ini. Jadi tapi dekat sini bila dikatakan tentang wanita yang menggoda, kerana kebiasaannya itu juga yang menggoda itu adalah wanita, kan? Betul tak? Kebiasaan yang menggoda itu adalah wanita. Setuju tak setuju, tuan-tuan? Setuju tak setuju? Jemaah lelaki ni bagus, ya. Selalunya bila ditanya soalan seperti ini, kita tak nak jawab. Kalau jawab ni isteri dekat atas, abang tadi abang jawab apa bang? Dia jadi cerita lain pula, kan? Kerana apa, tuan-tuan puan sekalian? Biasanya wanita itu, mereka itu memang naluri fitrah menjadi mereka itu suka berhias, kan? Dalam hiasan mereka itu kadang-kala boleh membuat orang lain tergoda. Begitulah juga kadang-kala tuan-tuan puan-puan sekalian, wanita itu juga seperti manusia yang biasa, lelaki juga ada keinginan, perempuan juga ada keinginan. Bila melihat seseorang yang tampan, mungkin dia juga akan menggoda, kan? Seperti mana Nabi Yusuf AS. Kita lihat bagaimana isteri pembesar itu menggoda Nabi Yusuf AS, kan? Kerana apa? Ketampanan Nabi Yusuf AS, kan? Yang tiap-tiap hari nampak kepada beliau ni boleh tergoda. Hari ini tuan-tuan puan-puan sekalian, orang-orang yang bekerja, ya tuan-tuan puan-puan bekerja, kadang-kala dalam pekerjaan ni pun kita kena hati-hati. Dalam pekerjaan itu kadang-kala bila kita dah ternampak orang tu tiap-tiap hari nampak, ya, kadang-kala boleh berlaku lain cerita, kan? Saya yakin tuan-tuan puan-puan pun tahu dalam bab-bab ini, dan bahkan kes-kes perceraian yang berlaku di Singapura pun ada juga yang terkait dengan perkara-perkara tersebut. Baik. Tetapi lelaki ini tuan-tuan puan-puan sekalian, bila mana digoda di hadapannya ada peluang, dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku ini takut kepada Allah. Dia tak cakap aku takut kamu ni nak goda aku ni, nanti orang nampak ni malu aku ni macam mana. Dia tak cakap seperti itu. Dia tak kata takut itu takut kerana apa? Mungkin nanti ada rakaman CCTV ni dekat sini ni. Nanti tiba-tiba kalau nampak saya terjebak dalam godaan ini, malu saya. Dia tak takut kerana perkara tersebut. Bukan juga dia takut kerana nanti wanita itu mengandung. Begitu juga kalau wanita, dia bukan takut nanti diri aku mengandung ni susah jadi bukti tentang perbuatan ini. Bukan kerana itu tuan-tuan puan-puan sekalian. Bukan juga kerana keluarganya nanti akan dapat tahu. Bukan kerana namanya akan mendapat malu. Bukan semuanya itu tuan-tuan. Tetapi lelaki itu mengatakan apa? Kerana dia takut kepada Allah. Baik tuan-tuan puan-puan sekalian, cuba kita selami dalam sikit, ya. Kalau benda tu berlaku dekat kita, agak-agak respons kita apa? Baik lelaki, baik perempuan. Kalau perempuan memang dia daim lelaki itu, dia daim betul lah, dan minat betul dengan lelaki itu. Minat macam mana? Minat macam orang gila. Memang gambar aja dekat rumah aja asyik tengok gambar lelaki itu, kan? Kalau lelaki pun lebih kurang samalah juga seperti itu. Tiba-tiba orang itu menggoda je agak bersama. Agak-agak respons tu macam mana? Respons agaknya agak apa? Ya? Why not, ya? Bukan kita ajak, dia yang ajak. Kadang-kadang manusia seperti itu tuan-tuan puan-puan sekalian. Tetapi lelaki ini mengatakan aku takut kepada Allah. Baik, cuba kita faham. Kenapa dia takut kepada Allah SWT? Mungkin jawapan kita pun boleh jadi aku takut kepada Allah. Tapi takut kita kepada Allah itu kenapa? Kenapa takut kepada Allah? Takut tentang azab Allah. Apa lagi takut? Takut akan hukuman Allah SWT. Mungkin kita akan ada perasaan-perasaan seperti itu, kan?
Tetapi pada waktu yang sama juga tuan-tuan, puan-puan sekalian, bila mana orang itu mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya itu ada pengertiannya. Kerana apabila dia melakukan perkara demikian, dia takut kepada Allah kerana jaraknya dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin jauh. Contoh macam gini tuan-tuan ya. Kita laksanakan solat. Kenapa laksanakan solat? Takut kalau tak solat nanti kena siksa. Takut kalau tak solat nanti kena azab. Kalau tinggalkan solat, tertinggal solat, tercuai laksanakan solat. Alamak, ni nanti Allah akan apa? Murka kepadaku. Nanti Allah akan apa? Akan berikan hukuman kepadaku. Nanti masuk neraka. Betul tak? Ada orang seperti itu kan? Tetapi ada orang bila dia tidak mahu meninggalkan solat ataupun bila dia laksanakan solat kerana dia sedar perkara itulah yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tak? Dia lakukan solat itu kerana apa? Kerana solat itu adalah wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tinggalkan solat maka dia akan berjauhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang yang biasa tuan-tuan. Bukan orang muslim yang biasa, tetapi orang muslim yang mana imannya itu menebal, yang mana imannya itu berada dalam darjat yang lain daripada orang awam manusia yang biasa. Jadi bila lelaki ini mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada apa yang tadi kita katakan itu juga kerana dengan melakukan perkara demikian dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi apa? Kerana dia ini laksanakan amal ibadah yang dilakukan selama ini semuanya itu mengharapkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang melaksanakan amal ibadah kerana apa? Kerana inginkan ganjaran. Betul tak? Betul tak? Kita lakukan amal ibadah tu ramai kerana orang nak mendapatkan ganjaran pahala, nak dapatkan apa? Dapatkan syurga dan sebagainya. Tetapi ada orang juga bila melaksanakan amal ibadah itu kerana antara lain itu adalah untuk mengharapkan mendapat kecintaan daripada Allah SWT. Mana lebih besar tuan-tuan puan-puan sekalian? Mendapat cinta Allah sama dapat ganjaran, mana lebih besar? Kalau dapat ganjaran tuan-tuan, kan? Bagus, ya. Tetapi ganjaran itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar dia bersesuaian dengan amal yang kita lakukan. Nah, tadi kita solat Isyak kita lengkap tak? Kita yakin tak kita dapat 100%? Mungkin dapat 1/3, mungkin dapat 2/3, mungkin dapat setengah, mungkin dapat 1/8. Kita tak tahu tuan-tuan puan-puan sekalian. Tetapi kalau kita mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita lebih daripada apa yang kita laksanakan, kan? Jadi itu matlamat orang-orang yang meniti jalan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Takutnya lelaki ini kepada Allah Subhanahu wa taala itu di samping daripada apa yang dikatakan sementara tadi itu juga kerana dengan melakukan perbuatan demikian itu akan menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan demikian itu akan hilanglah cintanya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Tuan-tuan puan-puan sekalian, perkara ni tak mudah tuan-tuan. Perkara ni tak mudah untuk dilakukan. Kerana orang yang boleh mampu mengatakan demikian kerana dia dah rasa dekat hatinya yang bahawasanya dirinya itu telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah rasa dekat hatinya bahawa dia itu telah mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bimbang dilakukan. Kalau melakukan perkara ini, maka dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan at-taqwa fi sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini pada waktu tempat ketika terbuka dan juga dalam keadaan yang tersembunyi, kan? Orang ini menggodanya mungkin dalam keadaan bersembunyi, tak ada siapa yang nampak pun, kan? Tapi dia sedar pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa ada kepadanya. Takwa hanya itu artinya apa? Ingat pada Allah, tidak pernah lupa.
dalam keadaan orang menggodanya pun dia masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan sekalian, saya macam mana nak cerita ya. Ingat kepada Allah ni sebenarnya mungkin kita kata okey kita ingat Allah lah. Bila tadi saya tak cakap ingat Allah, kita ingat Allah tak? Mungkin tak ingat apa-apa lah kan. Kita hanya ingat Allah kadang-kadang bila kita berada dalam rumah Allah. Kita hanya ingat Allah kadang-kadang bila mana kita berada dalam keadaan kesusahan. Kan? Kita ingat Allah hanya bila kadang-kadang kita berada dalam keadaan kesakitan. Kadang-kadang ingatan itu akan datang. Cuba kita fikir bersama. Waktu kita senang, kita ingat Allah tak? Ada hamba Allah yang ingat Allah pada waktu senang. Tapi ramai yang tidak ingat Allah pada waktu dia senang. Waktu kita sihat hari ini, kita ingat tak Allah? Ada manusia yang ingat Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, datang laksanakan solat Isyak contohnya. Tapi ramai juga manusia yang tak ingat Allah Subhanahu wa taala, kan? Ini yang luaran tuan-tuan. Saya nak masuk lebih sedikit. Minta maaf, saya yakin tuan-tuan, puan-puan semua dah dewasa ya. Semasa kita berhubungan pasangan suami dan isteri, Allah itu berada di mana? Ingat tak kita pada Allah Subhanahu wa taala? Dalam kita bersama hubungan suami dan isteri. Kadang-kadang ada orang tak ingat Allah langsung dah lupa dah. Kan? Kerana berseronokan. Tetapi ada di kalangan hamba Allah itu yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi ingat Allah Subhanahu wa taala ini semuanya berperingkat. Tak semua sama, kan? Semuanya itu ada martabat-martabatnya. Mungkin boleh jadi kita ingat Allah pada waktu kita susah sahaja, kan? Dulu seperti itu, takkanlah dah sekarang ini masih seperti itu, tak. Maknanya kita perlu tingkatkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mendapat kesenangan, dapat ujian, godaan seperti ini, lelaki ini juga masih lagi mengingati Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah, tidak bermaksiat, itu artinya takwa. Syukur kepada Allah, tidak kufur. Lelaki ini adalah hamba yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya apa? Syukurnya kerana Allah pelihara dia daripada melakukan perkara tersebut. Tuan-tuan puan sekalian, ini saya nak masuk ni sikit. Saya cuba sampaikan, kalau dapat sampailah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila diberikan ujian seperti itu, lelaki itu mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga bererti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Bukan kerana dia yang diri dia sendiri yang apa? Yang menolak perkara tersebut, tetapi dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak ingatkan dia, rasa-rasa boleh tolak tak dia? Kadang-kadang tuan-tuan puan-puan sekalian, kita ni confident. Aku buat baik ni, ini adalah kerana diri aku sendiri, usaha aku sendiri. Kita lupa tuan-tuan, kita buat baik ni sebenarnya juga Allah gerakkan hati kita, Allah yang bantu kita. Kita tak lakukan dosa juga sebenarnya bukan kerana diri kita semata-mata tuan-tuan. Itu adalah kerana bantuan Allah Subhanahu wa taala yang kurniakan kepada kita sehingga kita terhijab, kita terhalang daripada melaksanakan dosa. Lelaki ini bila mengatakan ini akhafullah, aku ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, teringat dekat dirinya itu dia tak mampu nak menolak perkara itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan bantuan kepadanya. Jadi lelaki seperti ini mempunyai kedudukan yang istimewa, bukan seperti manusia yang biasa, yang mana sehingga kan pada mahsyar, hari mahsyar, padang mahsyar kelak, beliau ini mendapat perlindungan yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Beliau sedar Allah Subhanahu wa taala itu tidak ngantuk dan tidak tidur. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kita biasa baca ayat kursi, kan? Tak pernah terlepas sedikit pun daripada pemerhatian Allah Subhanahu wa taala, kan? Inilah dia lelaki yang layak mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beza tuan-tuan puan-puan sekalian bila dikatakan aku takut kepada Allah, bila seseorang itu takut kepada Allah, sebenarnya dia makin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia takut kepada makhluk yang lain, dia akan makin jauh dengan orang tersebut. Betul tak? Kita takut dengan harimau, kita makin dekat dengan harimau ke makin jauh dengan harimau?
Takkanlah kita ni dekat dengan harimau. Kita kata kita takut dengan harimau, kita dekat dengan harimau. Kita takut dengan ular, kita dekat dengan ular. Tidak seperti itu. Tapi bila kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya yang membuatkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita takut kepada Allah, kita akan usaha cari langkah amal yang boleh mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedar kalau lakukan perkara ini, dia makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin rahimakumullah, kita pada hari ini, zaman kita pada hari ini, ya, zaman yang penuh dengan kecanggihan, semakin hari semakin mudah orang ingin melakukan perbuatan zina, betul tak? Kalau dahulu tuan-tuan, ni kita cakap bukan dahulu kita, dahulu zaman dahululah, ya. Zaman dahulu mungkin nak bertemu, nak lihat, nak terjumpa tu mungkin lagi susah lah, ya. Tetapi zaman sekarang mudah tak? Mudah terjumpa. Mudah tak kena goda? Mudah tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kita ni tuan-tuan, orang Islam, sesama orang Islam tu sebenarnya kita itu adalah penolong kepada orang Islam yang lain. Kita ini sepatutnya juga, kalau kita katakan dalam bab hadis ini, ya, orang itu menggoda, kita ni janganlah jadi penggoda, kan? Jadi penggoda ni macam mana? Macam mana jadi penggoda, ya? Macam mana jadi goda orang tu macam mana? Kadang-kala tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita ni bila berbicara dengan orang yang lain jantinahnya, kadang-kala kita berbicara tu terlalu mesra sangat. Ya, kadang-kala ada love language dia. Bahasa-bahasa manja tu, kan? Sekarang ni kalau ada kat WhatsApp ke ada emoticon tu yang boleh keluar gambar-gambar tu semua tu, itu semua kadang-kadang boleh membawa kepada kebinasaan. Jadi hati-hati dalam menggunakan perkara-perkara tersebut. Lebih lagi hari ini ujian kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita ni handphone kita semua ada handphone. Ada handphone. Siapa yang di sini ada handphone yang tak ada kamera? Angkat tangan. Ada tak handphone tak ada kamera? Semua orang handphone ada kamera. Nak cari yang tak ada kamera susah sikit. Nak cari dekat Sungai Rod pun dah tutup, ya. Baik. Kadang-kadang tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kena latih diri kita. Kadang-kadang kita ni menggunakan handphone kita ni, kita suka nak ambil gambar. Ya, kita suka nak ambil gambar, maknanya kita suka ambil gambar kita post maut lah dan sebagainya lah, ya. Bagi kita tak ada apa-apa lah. Ini gambar saya biasa, ustaz, ni kira biasa je, tak ada apa-apa. Bagi kamu biasa. Orang yang melihat tu, ini luar biasa ini, kan? Tergoda dia. Lagi orang like, lagi banyak gambar dia naikkan, kan? Kita tak sedar kadang-kadang kita lakukan perkara demikian, ya, itu boleh mengundang godaan kepada orang lain, kan? Kita sepatutnya menolong antara satu sama yang lain. Jadi elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang demikian. Dan ulama mengatakan pintu yang pertama itu sangat penting. Bila kita melakukan perkara-perkara seperti ini, ya, ini semua muqaddimatuz zina, maknanya pembukaan kepada perzinahan. Dalam Islam itu bukan dikatakan jangan lakukan zina, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Zina ini bukan dikatakan jangan buat, tapi jangan dekat. Dekatnya macam mana yang tadi kita katakan sebentar tadi, dan juga yang banyak lagi, saya yakin tuan-tuan puan-puan juga maklum. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan zina ini, tuan-tuan? Bila kita kata zina ni, saya takut nanti bila kita keluar daripada masjid ni kita salah faham. Zina ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian, adalah apabila seorang yang mukallaf, seorang yang baligh, seorang yang berakal, seorang yang bukan hamba, ya, dengan perasaan suka dan relanya, ya, melakukan hubungan persetubuhan, ya, alat kemaluan lelaki itu bertemu dengan alat sulit wanita itu tanpa akad yang sah ataupun syubhah, itu yang namanya zina, ya. Maknanya betul-betul melaksanakan persetubuhan tersebut. Jadi bila dilakukan demikian, maka orang yang seperti ini
dianggap sebagai seorang yang berzina. Tapi hati-hati tuan-tuan puan-puan sekalian, jangan mudah nak menuduh orang berzina. Kalau kita tuduh orang tu berzina, kita boleh kena hadduz zina kalau kita tak dapat datangkan 4 orang lelaki saksi lelaki. 4 orang ni bukan kata saya nampak je masuk dalam bilik tu. Bukan cakap nampak masuk dalam bilik, tapi betul-betul nampak dia lakukan. Saya nampak dua-dua tak berpakaian. Nampak seperti itu sahaja tidak boleh dilaksanakan hadduz zina. Kalau yang melakukannya itu tidak mengakui. Tak boleh, jadi bukan mudah perkara tersebut. Kerana apa? Kerana zina ini benda yang besar. Orang yang telah berumah tangga, orang yang telah berumah tangga, orang yang pernah melakukan hubungan, ya, baik lelaki ataupun perempuan yang pernah melakukan hubungan persetubuhan, sama ada melalui nikah yang sah ataupun sama ada di luar pernikahan, kemudian melakukan hubungan yang kedua ini, sama ada waktu lakukan itu masih dalam tali pernikahan ataupun tidak dalam pertalian pernikahan, maknanya telah berpisah atau bercerai, maka orang itu bila lakukan demikian, dia ini apa hukumnya? Kena rejam sampai mati. Tuan-tuan, cuba kita fikir, Islam ni agama rahmat, tapi bila orang itu berzina kena rejam sampai mati. Tu nak menunjukkan zina ini perkara yang besar, perkara yang berat. Kalau dia belum pernah lakukan apa-apa hubungan persetubuhan, maka dia itu perlu disebat 100 sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Itu nak tunjukkan ini balasan yang dilakukan di dunia. Kalau dekat akhirat, tuan-tuan puan-puan sekalian, orang yang berzina ini apa balasannya? Nabi SAW pernah, hadis panjang tapi saya nak ringkaskan sedikit bab ni. Nabi SAW pernah melaksanakan solat subuh. Selepas solat subuh itu, Nabi SAW toleh dekat belakang, lihat para sahabat, berkata, tadi malam aku bermimpi melihat 2 malaikat. Keduanya memegang lenganku, tanganku, membawa aku ke langit. Lalu aku melintasi malaikat yang di hadapannya terdapat seorang anak Adam. Maknanya Nabi SAW itu dalam mimpinya dibawa oleh 2 malaikat untuk melihat alam barzah itu, ya, alam kubur lah, ya. Jadi Nabi dilihatkan pelbagai bentuk keadaan manusia. Salah satu daripadanya, aku berjalan hingga akhirnya sampai di suatu rumah yang bahagian bawahnya lebih sempit daripada bahagian atasnya. Bawah tu kecil daripada bahagian yang atas. Di dalamnya terdapat orang-orang terlanjang. Dari bawah mereka ada api yang menyala-nyala. Aku menutup hidungku dari bau busuk mereka. Kemudian Nabi SAW bertanyakan kepada malaikat, siapakah mereka itu? Tapi malaikat tidak jawab. Tapi selepas perjalanan itu semua telah selesai, maka malaikat itu menjawab bahawasanya orang-orang yang terlanjang tadi itu adalah para penzina. Kemaluan mereka itu berbau busuk dan mereka terus diazab hingga masuk neraka. Maknanya tuan-tuan puan-puan sekalian, mereka itu di dalam kubur itu akan senantiasa mendapat azab daripada Allah SWT. Mereka itu seolah-olah, diriwayatkan juga dalam riwayat yang lain, mereka itu seolah-olah berada dalam tempat pembakar roti. Contohnya oven lah, ya. Tapi bukan oven yang kita nampak dekat rumah kita. Ini oven yang besar, tuan-tuan. Ya, bukan yang dicipta oleh manusia, tapi dicipta oleh Allah SWT. Yang mana mereka di dalam itu terpekik-pekik. Daripada bawah mereka itu bernyala api, keluar api sampai di mulut mereka itu. Perkara itu terus berlaku sampai nanti Allah SWT bangkitkan mereka. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah penzina. Tadi kita cakap hukum dekat dunia, sekarang ini kita kata hukum dekat alam barzah, belum lagi nanti dihisap oleh Allah SWT. Jadi nak tunjukkan kepada kita bahawa perzinahan itu merupakan sesuatu yang sangat besar, memberi kesan yang sangat besar, bukan sahaja kepada keluarga tetapi juga pada masyarakat. Jadi tuan-tuan muslimin rahimakumullah, bila kita mendengar hadis ini, pastinya kita ingin mendapat pengajaran daripadanya. Apakah pengajaran yang boleh kita istinbat, yang boleh kita ambil daripada hadis ini?
Apakah yang membuatkan lelaki ini begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kan dia ini mendapat naungan pada hari akhirat di padang mahsyar nanti, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sifat takwa lelaki ini yang mana tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalannya sekarang tuan-tuan puan-puan sekalian, bagaimana kita ingin menanamkan rasa takut di dalam hati kita? Macam mana kita nak rasa tanam perasaan takut dalam hati kita ni? Ada orang dia solat tapi maksiat tetap jalan, betul tak? Betul tak? Ada begitu tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita nak pelajari macam mana ya kita nak menanam rasa takut di dalam hati kita. Kan? Tuan-tuan puan-puan muslimin rahimakumullah, sebenarnya banyak caranya. Dan setiap kita ini, kita mungkin meniti jalan-jalan yang berbeza, cara kita juga boleh berbeza. Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, cukuplah rukun Islam kita itu mengajar kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila kata kita melaksanakan solat, sebenarnya melalui solat itu mampu untuk kita terbitkan dalam hati kita itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana solat itu mampu menghalang daripada fahsya, perkara-perkara yang keji dan juga perkara-perkara yang mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kan? Solat tapi masih lakukan. Contoh tuan-tuan macam gini ya. Bila kita solat je, tadi kita solat Isyak, contohlah kalau kita terbatal wuduk kita. Ada orang lain tahu tak? Tak ada orang lain tahu kan. Kalau kita buat macam biasa je pun, orang pun tak tahu kan. Tapi kenapa kita kalau terbatal kita akan berwuduk kembali dan kita akan laksanakan solat kemudian? Kenapa? Kerana kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita. Mungkin manusia tak tahu. Kita boleh tipu dengan manusia, tetapi kita tidak boleh tipu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita dah ada perasaan seperti itu sebenarnya perasaan yang baik. Kita perlu kembangkan perasaan tersebut. Pemerhatian tersebut itu perlu kita rasakan dalam diri kita. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya yakin tuan-tuan puan-puan bila laksanakan solat, kalau kita laksanakan solat kita dengan betul, semakin banyak kita laksanakan solat, ya, semakin hari kita akan rasa kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tiap-tiap hari solat tapi hati tak ada rasa apa-apa, tak ada rasa dekat pun dengan Allah Subhanahu wa taala, tak rasa cinta pun pada Allah Subhanahu wa taala, rasa biasa sahaja, tolong sama-sama kita simak solat kita. Ada yang mungkin tak kena. Maknanya solat kita itu tidak mencetuskan kita menjadi seorang hamba yang berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Solat kita itu hanya sekadar kita memenuhi tuntutan agama untuk kita solat supaya kita tidak kena azab. Solat ada perkara yang wajib, laksanakan dah seperti itu. Ya. Jadi kita kena simak sama-sama. Kerana tuan-tuan puan-puan sekalian, bila kita mula sama-sama laksanakan solat, kita akan berada dalam tahap seperti itu. Maknanya solat sekadar untuk laksanakan solat, mungkin ibu ayah paksa kita, mungkin kemudian kita dah belajar kena solat, kita solat. Tapi kalau sampai sekarang ini telah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun didikan solat, tapi perasaan kita sama seperti itu, maka itu menunjukkan iman kita pun sama seperti iman kita pada waktu dahulu. Jadi hati-hati tuan-tuan, puan-puan sekalian. Bila laksanakan solat itu kita lihat hati kita itu bagaimana. Rasa semakin dekat tak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin jauh itu lagi musibah tuan-tuan. Laksanakan solat tetapi kemudian ada rasa makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah untuk kita, kan? Cuba kita lihat juga dalam bab kita berpuasa. Bila kita berpuasa itu bukan sekadar kita menahan lapar dan dahaga. Kalaulah contohnya kita ini hanya menahan lapar dan dahaga, kan? Kalaulah kita makan, orang lain pun tak tahu, tapi kita yakin Allah SWT melihat. Okey,
Itu dah umum lah, dah biasa berarti. Tapi bila kita kata berpuasa, kualiti puasa kita itu membentuk jiwa kita. Sejauh mana kita puasa, pandangan kita, sejauh mana kita berpuasa, pendengaran kita, tubuh anggota kita, lidah kita dalam keadaan kita berpuasa. Itu semua latihan untuk diri kita, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah zakat kita, zakat yang kita keluarkan itu, ya, sejauh mana dapat mensucikan hati kita, ataupun adakah kita keluarkan zakat itu kita menjadi orang yang sombong diri dan sebagainya. Jadi sebenarnya tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, nak menanamkan rasa takut dalam hati kita lewat ibadah yang kita laksanakan ini boleh. Tetapi caranya adalah kita kena terlebih dahulu bermuhasabah sejauh mana kita rasa dekat dengan Allah, sejauh mana rasa cinta kita kepada Allah SWT. Kalau kita cinta kepada Allah SWT, kita akan rasa bersalah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila laksanakan solat, kita terbayang benda lain. Bila kita laksana solat, kadang-kadang terbayang benda lain tak? Terbayang urusan kerja kita, terbayang tentang lepas ni nak makan apa. Kalau kita cinta kepada Allah SWT, kita akan rasa bersalah. Ya Allah, aku ni solat menghadapmu, nak dekatkan diri kepadamu, tiba-tiba terlintas perkara-perkara seperti ini, kan? Kalau kita puasa, kita cintakan kerana cinta kita kepada Allah SWT, bila terdengar percakapan yang tidak elok, kita rasa bersalah. Ya Allah, kenapa hari ini aku boleh terdengar perkara-perkara seperti ini, kan? Jadi perbezaan, tuan-tuan. Jadi bila mana kita ini, kalau ibadah rukun Islam kita itu kita lakukan untuk menghadapkan kecintaan Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, itu secara perlahan-lahan kita akan diangkat oleh Allah SWT kepada martabat darjat iman yang selanjutnya, iaitu darjat orang mukmin, yang mana orang mukmin itu lebih elok daripada orang muslim. Saya pernah cakap benda ni kerana benda ni benar sangat penting. Jadi selepas itu, tuan-tuan puan-puan sekalian, barulah nanti akan mencapai darjat orang yang mencapai darjat ihsan. Ihsan itu maknanya apa? Beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah, tapi kalau dia tak mampu lihat Allah, dia yakin Allah Subhanahu wa taala melihatnya, kan? Jadi kalau kita darjat Islam, lepas tu ihsan, ya. Kalau kita berada dalam keadaan darjat Islam ini, mungkin bila kita kena uji dengan ujian-ujian seperti itu, mungkin kita boleh tertewas kalau kita tidak kuat, kan? Tetapi kalau kita berada dalam peringkat yang berikutnya itu insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan dapat mengekang diri kita. Takut kita kepada Allah bukan kita nak jauh kepada Allah, tapi takut kita kepada Allah sebenarnya kita nak dekatkan diri kita kepada Allah. Kita bimbang bila lakukan ini kita makin jauh daripada Allah SWT. Kita bimbang bila kita lakukan perkara ini kita akan kehilangan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan. Boleh? Jadi bila kita cakap takut ni, kita kena fahamlah, ya. Dalam bab takut ni pelbagai. Ada orang takut azab. Kalau nak cakap takut azab, tuan-tuan, betul, ada orang je takut dengan azab, ya. Tapi cuba kita fikir baik-baiklah, ya. Ada orang je takut dengan azab, ada orang tak takut dengan azab. Kenapa tak takut dengan azab? Tak nampak apa azab tu sekarang ni. Masih belum nampak lagi, kan? Kerana iman kita tu lemah sangat sampai kita tak merasakan bahawasanya Allah SWT akan mengadili kita dengan seadil-adilnya. Baik. Itu kalau kita katakan dalam bab kita beribadah yang kita mampu lakukan untuk kita mencapai darjat martabat seperti lelaki itu tadi, kan? Tetapi kita hidup dekat dunia ini, kita juga ada keluarga, dan keluarga juga ada peranannya, ya. Baik. Peranannya, kalau kita ambil contoh, ya, pasangan suami dan isteri. Hari ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, kita juga sebenarnya perlu mengambil berat tentang hubungan pasangan suami dan isteri, ya. Hari ini kita hidup di dunia, semua sibuk. Isteri kerja sibuk, suami kerja sibuk, ya. Kadang-kala isteri tidak berhias, kadang-kala suami pun tak jaga penampilan, ya.
Lebih lagi kadang-kala dalam perbalahan. Tuan-tuan puan sekalian, sekarang ni saya nak bawa masuk lagi satu keadaan. Contoh dalam keadaan suami dan isteri, yang mana isterinya sibuk, suaminya sibuk, ya, tak selalu bersama sebagai contoh. Ditambah dengan mungkin ada terselisih faham antara satu sama yang lain. Tiba-tiba Allah datangkan hamba Allah yang lain yang goda. Goda lelaki itu, goda suaminya, goda isterinya. Yang datang itu mungkin tampan, mungkin cantik, ya, mungkin berhias, mungkin ada penampilan, mungkin ada kedudukan, mungkin ada harta. Rasa-rasa apa yang berlaku? Gagal tak gagal? Boleh gagal tuan-tuan puan sekalian, walaupun dia solat, walaupun dia puasa, tetapi dalam keadaan dia itu berselisih dengan suami dan isteri, kan? Dalam keadaan memang dah lama mungkin tak bersama, tiba-tiba datang orang lain. Kadang-kala suami nak bersama dengan isteri, isteri tidak mahu. Isteri nak bersama dengan suami, suami pula tak mahu. Datang orang lain yang tawarkan dirinya, yang goda orang itu. Rasa-rasa termakan tak? Boleh termakan tuan-tuan, boleh terjebak, ya. Itu yang kita takut tuan-tuan. Kerana apa? Kerana itulah permainan syaitan. Syaitan tu senantiasa menjadi musuh kita, membuat kita berselisih, sama ada kita sesama kita ataupun kita bersama pasangan kita. Kan kalau dalam hal ini contoh seperti ini pula, ialah dia bersama pasangannya. Bila berselisih seperti itu, tiba-tiba datang orang lain yang mungkin lebih pandai berkata-kata, yang mungkin lebih seolah-olah memahami, kemudian menggoda, maka benda itu boleh mudah berlaku. Kita cakap seperti ini tuan-tuan, mungkin tak ada perasaan apa-apa, tapi cuba kita bayangkan bila benda itu berlaku pada diri kita. Timbang tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita hari ini kita hidup dalam zaman yang mana kita bebas bergaul, kan? Berjumpa dan sebagainya. Kita takut tuan-tuan, puan-puan sekalian, di mana ketika iman kita dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan kita itu pula mungkin terlalai, dalam keadaan kita, fikiran kita risau, bimbang, tak tenang, tiba-tiba datang makhluk yang seperti ini menggoda kita, takut-takut kita juga akan tergadai, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin rahimakumullah, antara pasangan suami dan isteri juga itu perlu apa? Perlu ada kerja sama. Kadang-kadang tuan-tuan puan-puan sekalian, saya minta maaf. Kadang-kadang ada suami, ya, saya rasa saya tak nak cakap, tapi saya hari ini minta maaf tuan-tuan puan sekalian, ya. Hari ini benda curang ni, bab curang ni terlalu banyak berlaku. Banyak berlaku sampai banyak rumah tangga runtuh. Suami berhubungan dengan wanita lain. Isteri marah. Bila kita tanya kepada suami, kenapa kamu seperti itu? Dia kata, Ustaz, cuba fikir Ustaz, saya ni nama suami, tapi bila saya nak dekat dengan isteri saya tak nak dekat dengan saya. Kan? Bukan sekali Ustaz, berkali-kali Ustaz. Saya ni manusia, saya pun ada keinginan saya, tapi isteri saya tak mau dekat dengan saya. Dia tak nak dekat dengan saya, ada orang lain nak dekat dengan saya bersama dengan orang tu. Jadi salah siapa? Dua-dua salah. Suami salah, isteri juga ada saham salahnya. Begitu juga, ada isteri nak dekat dengan suami, nak dekat dengan suami, tapi suami tak nak dekati isteri. Suami asyik sibuk kerja, kan? Mungkin kadang-kadang tak ada di Singapura. Jadi isteri pun juga perlu diberikan nafkah batinnya. Isteri meminta kepada suami, suami tak nak berikan. Tiba-tiba datang lelaki lain, kawan sekolah dahulu, kenal balik, jumpa balik, akhirnya jadi hubungan. Ini masalah tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan ini banyak, Allah Habib. Kadang-kadang benda-benda seperti ini nak
nak kena berikan perhatian yang lebih lah. Bukan sekali berlaku, dah berkali berlaku di Singapura ini, di mana seorang wanita itu mengandung bukan hasil hubungan dengan suaminya tetapi dengan orang lain. Tapi benda tu dirahsiakan sampai anak dah keluar, suami pun tak tahu, kan? Kemudian bila anak dah besar baru dapat tahu. Ini banyak berlaku, tuan-tuan. Jadi ini peranan keluarga, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Pasangan suami dan isteri juga ada peranan. Kita nak suami kita termasuk dalam orang-orang yang dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak isteri kita termasuk di kalangan hamba-Nya yang dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu tolong antara satu sama yang lain. Begitu juga seorang ayah, abang juga perlu menjaga pengawasan kepada anak-anaknya ataupun adik-beradiknya. Ya, hari ini tuan-tuan puan-puan sekalian, mungkin kita ni lebih sosial sedikitlah ya. Kadang-kadang anak-anak ini kita biarkan, mula-mula kita biarkan kita bergaul dengan siapa, tak kisahlah dia gaul, tak apalah, ya, asalkan dia tahu nak balik sudahlah. Ya, tiba-tiba kadang-kadang anak-anak bawa balik orang, mungkin kawan-kawan perempuan, kawan lelaki. Ada yang buat macam biasa je. Bawa balik, okeylah nak makan-makanlah, mak nak masuk bilik lah, ayah nak masuk bilik. Itu semua dosa, tuan-tuan. Itu semuanya adalah lapangan untuk mendekatkan, melakukan perzinahan. Dan hari ini saya perlu cakap, tuan-tuan. Kadang-kadang kita biarkan keluarga kita pergi bercuti di luar negeri bersama kawan-kawan. Kawan-kawan ni bukan kita kata sekolah, tuan-tuan, bukan sekolah yang bawa, tapi anjuran kawan masing-masing yang mana bercampur jantina, lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki. Ya. Kadang-kadang siap ambil gambar bersama, letak dekat profile pic kita. Ibu ayah nampak, takkan tak nampak? Tegur tak tegur? Allahu alam. Kita tak tahu tegur ataupun tidak. Ustaz, kita dah tegur ustaz, tapi dia nak macam gitu juga. Kadang kita tahu, tuan-tuan puan-puan sekalian, bila seorang wanita itu nak pergi bermusafir itu perlukan kepada mahramnya, kan? Jadi ini perkara-perkara seperti ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, perlu ada peranan dalam keluarga. Kalau kita sibuk sangat dengan usaha kita, ya, kita sibuk sangat dengan kerja kita sampai kita tak ada biarkan perkara-perkara itu berlaku pada keluarga kita, kan? Nanti di hari akhirat kelak kita juga pasti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi ini peranan. Selain daripada ibadah tadi yang kita katakan, ibadah perlu laksanakan, tujuannya supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah, supaya dapat mengharap kecintaan daripada Allah SWT. Ibadah itu bukan yang luaran sahaja, tapi juga ibadah yang mana mendidik jiwa dan hati kita. Kemudian ditambah juga dengan faktor luaran. Faktor luaran adalah hubungan antara suami dan isteri, hubungan antara keluarga, kan? Itu perlu kita jaga bersama. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, walaupun kita dah katakan seperti ini, kadang-kadang benda ni berlaku tak? Berlaku. Ya. Baik, bila benda itu berlaku, tuan-tuan puan-puan sekalian, sebagai orang yang beriman, kita itu tidak harus menghukum ataupun kita ini melihat perkara itu hanya pada surface value sahaja. Ya. Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan al-akwanu zahiruha ghirah. Makhluk ini zahirnya adalah tipu daya, wa batinuha ibrah. Batinnya pula adalah pengajaran dan i'tibar. Fan nafsu tanzuru ila zahiri wiratiha. Namun nafsu itu, kebanyakan manusia itu melihat kepada zahir tipu daya. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Sedangkan hati, golongan orang-orang yang nak mendekatkan dirinya kepada Allah, yang nak mengenal Allah SWT pula, melihat kepada batin, pengajaran dan iktibarnya. Maksudnya apa, tuan-tuan, puan-puan sekalian? Contohnya ya, saya katakan seperti ini. Contohnya kita dapati seorang hamba Allah ini mungkin sering berada di masjid. Kalau kata puasa sunat, memang puasa. Contoh Rabu, Khamis ni, hari 9 dan 10 Muharram, selalu puasa. Contohlah ya, puasa sunat pun dia buat. Rajin membaca Quran.
Tiba-tiba tuan-tuan, puan-puan sekalian dapat berita bahawa dia ini melakukan perzinahan. Contoh macam gitu ya. Sebagai manusia tu, pendekatan kita itu bagaimana? Kita akan kata apa kalau nampak benda tu berlaku? Contoh, dia selalu dekat masjid. Dia rajin berpuasa. Kalau ngaji memang pandai. Tapi dapat tahu dia melakukan perzinahan. Kita akan kata apa? Manusia umumnya cakap apa? Apalah orang ni, kita ingat dia baik sangat. Ya, selalu datang masjid, nasihatkan kita. Rupanya dia macam gini, lebih teruk daripada kita. Contoh seperti itu. Kadang-kadang ada orang kata seperti itu. Tapi tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya nak beritahu, mudah-mudahan ya, kita tak termasuk dalam golongan tersebut. Ya, bila mana benda itu berlaku, kita ini menjadi manusia yang mana melihat kepada batin pengajaran dan mengambil iktibar daripadanya. Nafsu jiwa kita ini, jiwa manusia itu memang suka melihat kepada yang zahir. Tetapi yang zahir itu sebenarnya banyak tipu daya. Kan? Kita lihat orang baik, baik kenapa dia baik? Oh, dia ni selalu pakai jubah, jadi dia baik. Kan? Kita lihat yang zahir, tapi yang zahir itu kadang-kadang tipu daya. Nafsu suka melihat yang zahir, tapi kita ini juga diajar sebenarnya untuk melihat kepada batin pengajaran dan iktibar yang berlaku. Kalau contohnya perkara itu berlaku kan kepada seseorang, maka kita ambil pengajaran. Apa yang boleh kita pelajari dari perkara-perkara tersebut? Banyak tuan-tuan, puan-puan sekalian. Orang-orang yang soleh itu, para wali-wali Allah itu, bila melihat perkara-perkara ini berlaku, mereka itu mengambil iktibar, bukan mereka itu mengutuk. Mereka mengambil iktibar pengajaran daripada benda itu berlaku. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu bila mana ya, kadang-kala ingin menegur kita, kadang-kala dia menegur kita melewat orang lain. Orang lain itu menjadi mangsanya supaya kita dapat pengajaran daripadanya. Kan? Sebab itu tuan-tuan muslimin rahimakumullah, kita perlu ambil pengajarannya. Apa pengajaran yang kita boleh dapat? Ambil pengajaran. Bahawasanya sesungguhnya kita ini memang senantiasa perlu mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau nak ikutkan amal kita sendiri, kalau nak ikutkan dengan keadaan diri kita sendiri, kita sebenarnya tidak mampu nak menolak daripada perkara-perkara yang maksiat ini. Kita mampu menolak itu sebenarnya atas izin Allah SWT, Allah yang bantu kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, surah Fatihah ni hebat sangat. Kita perlu baca tiap-tiap hari kita laksanakan solat. Dah 9.55, lagi 5 minit insya-Allah. Bila kita baca surah Al-Fatihah itu, kita mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdikan diri, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Pertolongan kita itu banyak. Kita ingin minta pertolongan daripada Allah itu banyak. Di antara pertolongan yang kita inginkan daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah supaya Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Jalan yang mana orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau marah, bukan juga jalan orang-orang yang engkau jalan orang-orang yang sesat. Baik. Kalau kita baca kitab tafsir tuan-tuan, puan-puan sekalian, kadang-kadang kita dapati bila katakan orang-orang yang dimarahi Allah tu siapa? Orang Yahudi. Kerana apa? Orang Yahudi itu banyak bunuh nabi-nabi, kan? Kalau orang yang sesat itu siapa? Orang Nasarah, kan? Kerana menyesatkan, memutabalikkan keadaan. Baik, tuan-tuan, puan-puan sekalian, tetapi kita juga sebenarnya tidak perlu membataskan perkara tersebut sahaja, tuan-tuan. Bila kita baca surah Al-Fatihah ni, cuba. Bila kita baca surah Al-Fatihah itu, bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita nak minta pertolongan daripada Allah SWT. Pertolongannya dalam banyak-banyak pertolongan, kita masing-masing ada niat kita masing-masing. Tetapi yang selepas itu ihdinas siratal mustaqim, kita nak minta Allah bantu kita, berikan kita petunjuk jalan yang lurus.
jalan yang engkau redai, yang diberikan nikmat kepada siapa? Kepada hamba-hambanya itu, orang-orang yang soleh. Seperti mana orang-orang yang soleh itu, para anbiya mendapat jalan tersebut, kita inginkan jalan tersebut, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Orang Allah yang murkai ini bukan saja golongan ahli kitab itu. Kalau manusia, kita orang Islam, kalau orang Islam lakukan kesilapan, kesalahan, kan? Orang yang solat lakukan zina, Allah murka tak murka? Murka. Jangan cakap Allah tak murka, Allah murka. Jadi kita tak nak termasuk dalam orang yang seperti itu. Kalau orang minum arak, orang Islam minum arak, Allah murka tak? Murka. Kita pun tak nak termasuk dalam golongan tersebut. Dan banyak lagi aktiviti-aktiviti harian yang dilakukan oleh manusia yang boleh mendatangkan kemurkaan daripada Allah. Tapi kita minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita itu tidak mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang-orang ini. Dan juga orang-orang yang sesat. Hari ini ramai juga orang yang sesat. Sesat ni, dolin maknanya orang yang tercari-cari. Bukan berarti sesat aja, ya. Orang yang tercari-cari ni tuan-tuan, kita tak nak orang-orang tercari. Benda maknanya agama Islam itu dah benar, dah lengkap, ya. Tetapi kita ini kadang-kadang tercari-cari sampai kita tidak berada dalam landasan yang benar. Kita tak nak seperti itu. Banyak tuan-tuan, ataupun orang yang menyesatkan orang lain. Dia Islam tapi dia menyesatkan orang lain dan sebagainya. Kita tak nak termasuk dalam golongan tersebut. Jadi bila orang kalau melihat pegenda ini berlaku kepada orang lain, lelaki yang berzina dan sebagainya, kan? Bila dia lihat, dia tidak ambil hukum yang zahir sahaja. Kerana nafsu memang suka hukum yang zahir, tapi dia ambil yang batin. Apakah pengajaran yang boleh diperolehi daripada perkara ini? Kan? Itu kita perlu mendapat senantiasa bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita juga perlu mengenali pintu-pintu masuk syaitan. Kan? Kenapa orang tu solat tapi boleh terkena juga? Kadang-kadang macam ni, anak pak imam, anak guru agama terkait dengan perkara tersebut. Cuba kita pelajari kenapa benda tu boleh berlaku. Jangan kita hukum, ini teruk sebenarnya. Kita pelajari apa yang boleh menyebabkan benda itu berlaku. Kan? Jadi bukan kita nak menghukum orang, tapi kita nak ambil iktibar pengajaran daripada benda yang berlaku itu, kerana kita bimbang benda-benda ini juga boleh berlaku kepada kita, kalau tidak kepada zuriat keturunan kita. Wa ya'zubillah summa na'udzubillah. Kemudian apa lagi? Bila kita lihat seperti ini, kita sebenarnya dapat pelajari sebenarnya hanya dengan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa, setiap ketika, hanya dengan itu sahaja sebenarnya merupakan satu yang dapat membantu kita daripada mencegah kita daripada melakukan kemaksiatan. Dalam hal ini tuan-tuan, hadis ini ceritakan tentang godaan. Godaan hari ini datang berbagai. Tadi saya katakan harta juga boleh menggoda kita, kedudukan juga boleh menggoda kita. Tetapi kalau orang yang takut kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dia itu pastinya insya-Allah, jika dia betul-betul mengharapkan kecintaan Allah, nak usaha nak dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa ingat Allah, tak lupa, kan? Maka insya-Allah dirinya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada waktu yang sama tuan-tuan puan-puan sekalian, sekiranya kita itu tak berlaku pada diri kita, jangan sekali-kali kita merasakan kita itu hebat. Jangan sekali-kali kita rasakan kita ni iman kita dah mantap. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita selagi mana hidup di dunia ini, kita senantiasa akan diuji. Akan terus diuji. Ujian kita itu berbagai. Ujian boleh datang dalam bentuk nikmat, ujian boleh datang dalam bentuk kesusahan dan juga musibah. Kalau dalam hal seperti ini satu musibah ini, kan? Bukan nikmat, satu musibah. Mungkin sekali berjaya, dua kali berjaya, ketiga kali boleh tak berjaya. Wallahu alam, kita tak tahu. Tak ada siapa yang boleh membantu kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin rahimakumullah, jam dah menunjukkan 10:02 minit, dah terlalu lewat 2 minit ini. Jadi apa yang boleh kita dapat simpulkan daripada perkongsian kita pada malam ini tuan-tuan? Ya. Pertama tuan-tuan muslimin rahimakumullah,
iaitu mengenai sifat seorang lelaki yang mana digoda oleh seorang wanita yang mempunyai kecantikan, yang mempunyai kedudukan, tetapi dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini ada pengertiannya. Ya, takut di sini ada pengertiannya. Boleh jadi ada orang itu takut kerana apa? Takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Takut kerana apa? Takut kerana nanti mendapat hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita cuba usahakan mudah-mudahan untuk mendapat martabat yang lebih baik. Kita takut kerana bila kita lakukan dosa, kita akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut bila kita lakukan maksiat, kita akan kehilangan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja dalam bab goda ni, mungkin benda ni jarang berlaku, saya tak pastilah ya, mungkin boleh berlaku, tapi ini mungkin jarang berlaku. Tapi kalau kita dapat wujudkan dalam hati kita itu, bila nak lakukan dosa, kita bimbang, aku lakukan dosa ini, aku akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan lakukan dosa ini, maka aku akan hilang cinta aku daripada Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Jadi kita tinggalkan, kan? Cuba usahakan perkara tersebut. Kemudian ingat tuan-tuan puan-puan sekalian, hidup di dunia ini kita ni tak ada apa-apa sangat, tak ada daya, tak ada upaya kecuali dengan bantuan Allah SWT. Sehingga kan dalam melakukan amal-amal ketaatan juga, itu juga sebenarnya adalah atas bantuan Allah SWT. Dan juga meninggalkan perkara-perkara maksiat, itu juga atas bantuan Allah SWT. Maka oleh itu tuan-tuan puan-puan sekalian, sedarilah diri kita, bila mana kita mampu melakukan amal kebaikan, bila mana kita mampu memelihara diri kita daripada maksiat, ingat untuk senantiasa syukur kepada Allah SWT. Syukur kerana Allah ingatkan kita untuk tidak lakukan perkara tersebut. Kita syukur kepada Allah SWT kerana Allah memelihara kita daripada melakukan perkara tersebut. Kemudian bila kita membaca surah Al-Fatihah juga, mudah-mudahan dapat diingatkan daripada diri kita itu bahawa kita ini memang senantiasa meminta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara bantuan yang kita sering patut minta bantuan daripada Allah itu adalah untuk mendapat hidayah daripadanya, dan kita dimasukkan di kalangan golongan hamba-hambanya yang mendapat nikmat, bukan yang dimurkai Allah ataupun yang orang-orang yang sesat, kan? Dan yang terakhir sekali, ya, untuk kita mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya kita tak cukup hanya menjadi seorang muslim sahaja, ya, tetapi kita perlu tingkatkan iman kita mencapai darjat orang mukmin, ya, dan seterusnya itu, kerana itulah tingkatan iman yang lebih sempurna daripada sekadar orang muslim, ya, yang mana bila kita berada dalam martabat tersebut, ya, pastinya insya-Allah kita ini akan lebih berhati-hati dan juga lebih terpelihara dan terjaga daripada fitnah ujian dunia. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah, bimbingan daripadanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk memudahkan tubuh badan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, lidah kita untuk melakukan amal-amal ketaatan yang mana mendekatkan diri kita kepadanya, yang kita lakukan hanya mengharapkan kecintaan daripadanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita, ahli keluarga kita, zuriat keturunan kita daripada segala fitnah ujian yang ada di muka bumi ini, memberikan kepada kita kekuatan, petunjuk, hidayah bila mana kita berdepan dengan perkara-perkara yang boleh menggoyangkan iman kita, perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah SWT memelihara kita, membimbing kita, menyelamatkan diri kita daripada terjebak daripada melakukan perkara-perkara maksiat, fahsyak dan juga perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun Hijriah yang tahun yang baru ini, semakin hari kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin sempurnalah jiwa hamba kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira berpadalah untuk kali ini, pastinya semuanya itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya tutup, saya nak bacakan sepotong hadis ini sebagai pedoman untuk diri kita. Nabi SAW ada bersabda yang mafhumnya, syurga itu dikelilingi dengan perkara yang dibenci. Syurga itu dikelilingi dengan perkara yang dibenci.
neraka itu dikelilingi perkara syahwat yang disukai. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, hati-hati kalau kita sukakan sesuatu, adakah sesuatu itu mendekatkan kita kepada neraka ataupun menjauhkan kita daripada syurga. Hati-hati untuk sama-sama kita ambil perhatian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya tangguhkan, saya tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah ala Muhammad صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم